Salam sejahtera diucapkan kepada Ustazah Maria dan rakan-rakan sekalian. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 GPPP 1092. Berikut merupakan soalan bagi tugasan ini. Sekolah berperanan sebagai penjana model insan yang mempunyai kepakaran, berkualiti, pribadi unggul, inovatif, kritis dan kreatif bagi menjamin pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Oleh yang demikian, tanggungjawab dan amanah ini bergantung pada warga guru yang merupakan golongan pelaksana. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu Andelin Chiu Mingxia, Chang Peru dan saya sendiri, Adeline Anaunda. Berikut merupakan perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini. Saya akan mulakan pembentangan pada hari ini dengan menyatakan definisi. Yang pertama ialah definisi pendidikan. Menurut Mak Sun Sang 1991, pendidikan ialah proses atau aktiviti yang dapat digunakan untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi individu. Pendidikan dapat meningkatkan kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman agar dapat memberi kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupan seseorang dan membantunya serta mendorongnya untuk bertindak dengan cara yang lebih sihat untuk faedah diri, masyarakat, bangsa serta negara. Aspirasi pula bermaksud menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi adalah keinginan yang kuat demi mencapai atau mengadakan sesuatu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan? Aspirasi pendidikan membawa maksud harapan atau keinginan individu untuk mencapai sesuatu tahap pendidikan dan perkara tersebut tidak semestinya bergantung pada realiti sosioekonomi individu tersebut. Begitulah maksudnya menurut Gorat, C. dan Davis pada tahun 2012. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPN. SKPN merupakan satu alat atau instrumen untuk menilai dan menentukan standard kecemerlangan sekolah. SKPN di sekolah adalah untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan isu yang dihadapi melalui penarafan kendiri. SKPN juga merupakan satu asas sekolah melakukan penambahbaikan secara berterusan. SKPN ini telah dibahagikan kepada 2, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 1 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Sekarang saya akan teruskan dengan penerangan tentang latar belakang SKPN 2010. Pada Disember 2009, pembuncah kuasa daripada Makmal Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA telah mengarahkan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK untuk menyemak semula SKPM. Pada Disember 2009 hingga Julai 2010, proses pembinaan SKPN 2010 telah mendapat peruntukan daripada NKRA yang terlibat dengan pengamal pendidikan, GBGC, magazine dan pemandu. SKPN 2010 telah mendapat kelulusan daripada JK PPP NKRA, iaitu Datuk Seri Idris Jala dan Mesyuarat Profesional KPM. Pada November hingga Disember 2010, satu ujian dari pengisian skop SKPN 2010 di semua sekolah negeri Johor, iaitu korelasi yang signifikan dengan skop SKPN 03. Pada 31 Januari 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat siaran tentang penggunaan SKPN 2010 untuk PKS Melayu tahun 2011. Bukan itu sahaja, Mesyuarat Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan keputusan melalui Bil 811, iaitu Yang Amat Berhormat Menteri memutuskan data SKPN 2010 akan digunakan TPGB mulai tahun 2023. Terdapat beberapa prinsip dalam penghasilan SKPN 2010. Antaranya ialah mempunyai kesinambungan SKPN sekolah 2003. Yang seterusnya ialah merangkumi semua aspek kritikal berkaitan proses pendidikan dan pengurusan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Bukan itu sahaja, SKPN ini juga mengambil kira perubahan terkini dalam bidang pendidikan dan perkembangan semasa negara. Yang keempat iaitu menjadikan SKPN 2010 sebagai rujukan induk standard pendidikan negara, lebih mesra pengguna, praktikal dan mudah diurus. Bukan itu sahaja, SKPN juga berfokus kepada fungsi proses dalam sesuatu bidang atau aspek dengan menitik beratkan outcome.
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggunakan SKPN 2010 sebagai pemantauan dan penilaian. Seterusnya, pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak sekolah juga menggunakan SKPN 2010 dengan tujuan mengesan standard proses-proses pendidikan di sekolah. Yang seterusnya, sekolah menggunakan SKPN 2010 untuk penerapan kendiri sekolah. Yang keempat, SKPN ini juga memberi pengiktirafan kepada sekolah tentang tawaran baru guru besar dan guru iaitu guru cemerlang. Yang terakhir iaitu SKPN adalah untuk meningkatkan kualiti proses yang dikesan baik dan memantapkan aspek yang lemah. SKPN 2010 ini telah dibahagikan kepada 5 standard, iaitu kepimpinan dan hala tuju, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan, serta hal ehwal murid, pembelajaran dan pengajaran, dan yang terakhir, kemenjadian murid. Kelima-lima standard tersebut digunakan untuk mengukur tahap kecemerlangan sekolah. Setiap standard terdiri daripada satu senarai aspek. Setiap aspek terdiri daripada kriteria kritikal masing-masing. Antaranya ialah SKPN ini merupakan satu instrumen yang sama digunakan untuk penilaian kendiri dan penilaian luar. Seterusnya, SKPN dibina sebagai panduan untuk peningkatan kualiti proses pendidikan sekolah. Yang terakhir, iaitu SKPN merupakan kerangka kerja yang standard dan objektif untuk menilai tahap pencapaian dalam sistem pendidikan. Terdapat beberapa contoh gambar di sini tentang tafsiran skop dan taraf pencapaian sekolah melalui standard kualiti pendidikan Malaysia ini. Seterusnya, saya akan meneruskan tentang standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2. SKPN GT Pendidikan Malaysia gelombang 2 ini merupakan format baharu sebagai panduan kepada pentadbir dan wakil sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Format ini bertujuan untuk menambahbaikan pelaksanaan penilaian kendiri sekolah. SKPN gelombang 2 ini juga merupakan instrumen yang berorientasikan tindakan, menitikberatkan kualiti dan berasaskan evidence. SKPN gelombang 2 ini juga memberikan penekanan kepada peranan pengetua atau guru besar iaitu PGP sebagai penerajui, pembimbing dan pendorong dalam melaksanakan tugas kepimpinan di sekolah. Dalam standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 ini juga mempunyai 5 standard. Antaranya ialah standard pertama, kepimpinan. Standard kedua, pengurusan organisasi. Standard ketiga, pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid. Standard keempat, pembelajaran dan pemudacara PDPC. Standard kelima iaitu kemenjadian murid. Standard-standard ini dalam SKPN gelombang 2 adalah hampir sama dengan SKPN gelombang 1, tetapi mereka masih mempunyai perubahan dan perbezaan yang wujudnya masing-masing. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang matlamat standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2. Antaranya ialah untuk memastikan sekolah mendapat manfaat apabila melaksanakan PKS SKPN. Seterusnya, menjadikan SKPN sebagai milik sekolah dan dilaksanakan untuk keperluan dan kepentingan sekolah sendiri. Selain itu sahaja, SKPN ini juga boleh digunakan sebagai panduan berterusan dan membantu sekolah ke arah proses yang betul. Sekarang saya akan menjelaskan satu demi satu tentang standard-standard dalam standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2. Standard pertama, kepimpinan. Antaranya telah dibahagikan kepada 3 aspek iaitu PGB sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Pengetua adalah guru besar PGB, berperanan sebagai pembimbing, berimpak tinggi yang berupaya mengembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PTP. Seterusnya, standard kedua, pengurusan organisasi. Telah dibahagikan kepada 6 aspek tentang pengurusan sumber manusia, aset, kewangan, sumber pendidikan dan iklim maupun pengurusan perpaduan. Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan peroperasian sekolah. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid telah mempunyai. Dalam standard ini mempunyai 3 bahagian. Setiap bahagian mempunyai aspek yang masing-masing. Bidang kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris.
iaitu intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah. Standard keempat iaitu pembelajaran dan pemudacara PTPC. Standard ini telah dibahagikan kepada 6 aspek, iaitu guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Dalam standard ini, guru berperanan sebagai pemudacara dalam proses pembelajaran dan pengajaran PTP yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard terakhir iaitu kemenjadian murid telah dibahagikan kepada 3 aspek, iaitu kemenjadian murid dalam akademik, kurikulum dan sosial murid. Dalam standard ini, murid dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap, berupaya mencapai potensi diri sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Ada apa-apa soal lagi? Saya nak bertanya. Jadi bagaimana standard ini dapat mendorong pelajar dalam mengaplikasikan kemahiran pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Jadi mohon penjelasan daripada kompleks ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soalan yang disoalkan oleh Afrina. Berdasarkan soalan yang disoalkan oleh Afrina, standard kualiti pendidikan Malaysia ini dapat membantu pelajar menggunakan kemahiran pemikiran kritis dengan menganalisis masalah, mengenal pasti maklumat yang diberikan, mencari hubungan antara data yang diberikan, serta merumuskan strategi penyelesaian yang berkesan. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan pemahaman konsep geometrik, pelajar perlu mengenal pasti hubungan antara bentuk-bentuk geometrik yang diberikan, menganalisis ciri-ciri setiap bentuk dan memilih kaedah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses ini melibatkan aplikasi kemahiran pemikiran kritis untuk mencapai penyelesaian masalah yang tepat. Standard kualiti pendidikan Malaysia ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dan memastikan setiap pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti dan seimbang. Oleh itu, begitulah pentingnya standard kualiti pendidikan Malaysia dalam sistem pendidikan negara kita. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya tentang penerangan yang seterusnya. Selepas mendengar penjelasan daripada saudari Adeline, sekarang saya akan menjelaskan Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. KPM telah membangunkan PPPM pada tahun 2013 hingga tahun 2025 bagi menyediakan pendidikan yang terbaik. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa, sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda alas antarabangsa. Peran ini dijalankan untuk meningkatkan pandangan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi kepulauan abad ke-21. Terdapat transformasi 3 gelombang dalam PPPM. Yang pertama ialah gelombang 1 pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Kementerian memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru serta kepimpinan di sekolah. Bagi gelombang 2 iaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan. Perstrukturan semula Kementerian, JPN dan PPD untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi gelombang 1. Yang seterusnya, gelombang 3 pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada permulaan gelombang 3, semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Oleh itu, maklumat kementerian adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan diri
yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Akses kepada kejayaan. Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak di Malaysia mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama dalam pendidikan tanpa mengira latar belakang serta etnik bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Semua pihak perlu bertanggungjawab untuk memastikan semua murid diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat tertinggi serta tidak berlaku kececeran. KPN juga telah menyediakan segala bentuk inisiatif dan bantuan kepada murid yang layak bagi memastikan mereka mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentasiaran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapatkan pendidikan cemerlang berdasarkan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Sesungguhnya, jika sepertiga terbawah berubah kepada sepertiga ke atas dalam pentasiaran antarabangsa, semestinya Malaysia akan menjadi antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang berkembang maju. Yang ketiga, equity untuk semua murid. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Sistem pendidikan Malaysia berhasrat merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender dalam pencapaian murid menjelang tahun 2020. Berbagai akses disediakan untuk lara alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat dan kemahiran mereka. Murid berkeperluan khas juga akan dijadikan keutamaan dengan menadakan pelbagai program dan memberikan sokongan. Yang keempat, perpaduan dalam kalangan murid. Kementerian berhasrat menjana satu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman demi membentuk dan memperkukuhkan asas perpaduan rakyat Malaysia. Melalui interaksi murid-murid yang berbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar memahami, menerima serta menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan satu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Yang kelima, pelaksanaan berkecekapan tinggi. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, tetapi peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Bagi mencapai aspirasi sistem pendidikan ini, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengakhirkan, menggunakan dan menguruskan peruntukannya amat penting bagi membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Terima kasih kepada saudari pembentang dan ahli kumpulan. Jadi saya ada satu soalan. Bagaimanakah guru menerapkan aspirasi sistem pendidikan perpaduan dalam kalangan murid? Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjawab soalan tersebut iaitu
Sebagai seorang guru, kami akan merancang kurikulum yang melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai budaya. Contohnya, menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas supaya memberikan peluang kepada murid yang berbeza kaum untuk bersama-sama menyelesaikan tugasan yang diberikan. Dengan ini, mereka akan saling mengenali dan membina hubungan yang baik antara ahli kumpulan. Selain itu, penerapan semangat perpaduan boleh diperkukuh melalui aktiviti co-kurikulum. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan melibatkan diri dalam aktiviti persatuan, unit beruniform dan sukan yang bersesuaian dengan rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu remote yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Dengan ini, mereka akan saling membantu dan bekerja sama apabila menyertai sesuatu pertandingan ataupun sesuatu aktiviti. Ya. Terima kasih. Seterusnya akan diserahkan kepada rakan saya untuk menjelaskan 6 aspirasi murid. Saya akan menerangkan tentang 6 aspirasi murid. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan 6 aspirasi murid tersebut? Yang pertama ialah pengetahuan, kedua ialah kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Yang pertama ialah aspek pengetahuan. Ini bermaksud murid haruslah mempunyai keupayaan literasi dan numerasi. Murid-murid harus menguasai mata pelajaran teras seperti sains dan matematik. Murid perlulah didedahkan tentang pengetahuan umum tentang dunia seperti pengetahuan tentang sejarah, manusia, seni, sukan, muzik dan sebagainya. Murid harus mempunyai kemahiran untuk mengaplikasi pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian. Murid perlulah mengetahui tentang pengetahuan am. Seterusnya ialah kemahiran berfikir. Setiap murid akan terus belajar dan menimba ilmu sepanjang hidup mereka. Murid perlulah berupaya untuk menghubungkan pelbagai pengetahuan yang berbeza dan mencipta pengetahuan yang baru. Setiap murid perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuklah pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan penaklukan masalah, serta pemikiran kreatif dan inovatif. Aspirasi murid yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin dan bekerja secara efektif dengan orang lain amatlah penting dalam dunia yang semakin bergantung dengan satu sama lain ini. Sistem pendidikan dapat membantu murid-murid mencapai potensi mereka secara optimal. Mengapa ia dikatakan demikian? Hal ini dikatakan sedemikian kerana ia menyediakan peluang sama ada secara formal maupun tidak formal kepada murid supaya mereka dapat berinteraksi secara berkumpulan dan mengambil peranan sebagai ketua kumpulan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepemimpinan merangkumi 4 dimensi. Yang pertama, keusahawanan. Keusahawanan ialah di mana seorang murid dapat membuat pelaburan daripada sumber sendiri. Yang kedua ialah daya tahan. Murid mampu menghadapi cabaran dan rintangan serta mempunyai cara berfikir yang konstruktif. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Murid dapat mempengaruhi dan bekerja dengan orang lain dengan cara yang positif. Dan yang terakhir, kemahiran berkomunikasi. Seperti yang kita tahu, kemahiran berkomunikasi amatlah penting. Murid berani dan berupaya menyuarakan pendapat setelah hasrat secara lisan ataupun bertulis secara jelas menggunakan platform yang betul. Aspirasi murid yang keempat ialah kemahiran dua bahasa. Kemahiran dua bahasa ialah di mana setiap murid dapat menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Murid sepatutnya dapat bekerja dalam persekitaran kerja yang menggunakan kedua-dua bahasa setelah tamatnya persekolahan. Kementerian Pendidikan turut menggalakkan murid untuk mempelajari bahasa tambahan yang lain. Yang kelima pula ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan menanamkan etika dan kerohanian yang kuat dalam diri setiap murid untuk mempersiapkan mereka terhadap cabaran yang akan mereka hadapi pada masa hadapan. Selain itu, ianya adalah untuk mempersiapkan murid agar dapat menyelesaikan konflik dengan tenang, membuat pertimbangan dan prinsip pada saat yang genting dan mempunyai keberanian untuk membuat sesuatu yang dianggap benar. Sistem pendidikan turut berharap agar dapat melahirkan individu yang berbakti kepada negara dan masyarakat.
Dan aspirasi yang keenam, iaitu yang terakhir, ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia harus mempunyai perasaan tidak berbelah bagi tentang identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara demi kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid, tanpa mengira agama, bangsa dan status ekonomi, akan bangga menjadi rakyat Malaysia. Setiap murid perlulah memahami tentang sejarah negara dan berkongsi aspirasi untuk kegunaan masa depan demi mencapai semangat patriotisme di dalam diri. Pembentukan identiti nasional dapat dicapai bukan sahaja dengan cara memahami diversiti di Malaysia, namun turut mendalaminya juga. Selepas mendengar penjelasan daripada peran pembangunan pendidikan Malaysia. Jadi, apakah implikasi PPPM terhadap sistem pendidikan? Implikasi ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kurikulum, guru dan murid. Yang pertama, implikasi terhadap kurikulum, iaitu transformasi kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM ditambah baik dan dinamakan semula dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Transformasi yang dilakukan merangkumi aspek kurikulum, iaitu kantungan dan pentaselan. Kantungan telah disusun semula dan ditambah baikkan untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Pentaselan pula dilaksanakan secara berterusan untuk memastikan perkembangan dan pencapaian pelajaran murid. Yang kedua, penambahbaikan kurikulum pendidikan khas. PPPM memberi fokus kepada murid berkeperluan khas, di mana mereka mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti murid yang lain. Kurikulum pendidikan khas yang melibatkan 3 cabang utama, iaitu masalah pembelajaran, masalah penglihatan, dan masalah pendengaran, turut diubah berdasarkan KSSR dan KSSM untuk memenuhi keperluan mereka. Yang seterusnya ialah implikasi terhadap murid, iaitu persekitaran pembelajaran. Murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif dan terdidik dengan pengalaman pembelajaran di sekolah. Murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran bertaraf dunia, serta berupaya berdayang saing dengan negara lain merupakan antara impak PPPM. Guru akan menggalakkan murid untuk menyuarakan pendapat mereka supaya guru mengetahui gaya pembelajaran yang terbaik. Manakala, murid harus sentiasa bekerjasama dengan guru untuk mengurangkan gangguan dalam bilik belajar. Aplikasi yang kedua terhadap murid ialah pengetahuan dan kemahiran insannya. Strategi pengajaran dan pembelajaran melibatkan kurikulum dan juga co-kurikulum. Strategi ini memberikan peluang kepada murid untuk meneroka, membina pengetahuan dan kemahiran baharu. Lebih banyak aktiviti berdasarkan komuniti akan dilakukan bagi memupuk interaksi dengan individu yang berbeza. Dengan adanya aktiviti-aktiviti ini, kemahiran insannya murid yang terdiri daripada kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat rancangan, dan kemahiran menyelesaikan masalah akan meningkat. Yang seterusnya ialah implikasi terhadap guru, iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Dalam sini bermaksud, guru berkeupayaan merancang proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Guru haruslah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan yang telah dibuat, serta memastikan pencapaian maklumat dan objektif yang ditetapkan. Kebolehan untuk mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, dan kemahiran mewujudkan suasana yang selesa dan sesuai untuk belajar adalah penting. Oleh itu, guru haruslah berusaha bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid ke arah cemerlang. Seterusnya ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Kepentingan melahirkan guru yang berjiwa pendidik amatlah penting dalam
pendidikan kita. Hal ini kerana guru dapat menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun dan peradaban melalui kecemerlangan sistem akademik. Setiap guru sepatutnya kompeten, tinggi akal budi, mempunyai komitmen yang tinggi, minat, jujur dan ikhlas dalam mendidik anak bangsa menjadi model insan yang ideal. Implikasi yang pertama ialah guru sebagai pendidik perlu membimbing potensi intelektual pelajar untuk membangunkan potensi spiritual yang merupakan asas pada pembangunan jati diri pelajar. Menurut Rohana 2010. Selain itu, guru harus mengaplikasikan kemahiran, pengetahuan serta teknologi untuk mencetuskan kreativiti murid dalam pembelajaran. Selain itu, guru perlulah berani untuk menerka pelbagai cabang ilmu demi mendapatkan pelbagai ilmu tentang pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan demi meningkatkan prestasi murid. Dan akhir sekali, guru perlulah menjadi teladan kepada murid untuk membentuk murid menjadi seorang yang mempunyai pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Okey, saya ada soal. Apakah kepentingan guru pendidik dalam mencapai aspirasi pendidikan? Okey, seterusnya saya akan menjawab soalan dari saudari Ifa. Guru berjiwa pendidik ni sangat penting dalam mencapai aspirasi pendidikan sebab guru berjiwa pendidik memiliki peranan yang sangat penting kerana guru tidak hanya mengajar tentang pelajaran tetapi juga membimbing, menginspirasi dan memotivasi murid untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, peranan guru ialah untuk memanusiakan manusia. Yang pertama, kepentingannya ialah guru berjiwa pendidik dapat membentuk sasiah murid kerana guru yang berjiwa pendidik dapat memberikan contoh dan teladan yang baik yang sangat penting dalam pembentukan karakter murid. Guru yang berjiwa pendidik dapat membantu murid untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Seterusnya, hal ianya penting kerana ia dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Guru yang bersemangat dan berdedikasi dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Contohnya, guru itu menggunakan kaedah pengajaran yang menarik dan inovatif dapat membuat murid lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar. Dan seterusnya, guru dapat mempersiapkan murid untuk masa depan. Hal ini kerana guru berjiwa pendidik tidak hanya fokus pada pembelajaran di dalam kelas tetapi juga mengajarkan kemahiran hidup yang penting seperti berfikiran kritis, berkolaborasi dalam kumpulan. Dalam kerja berkumpulan, murid dapat mengasah sikap kepimpinan dalam diri dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, guru yang berjiwa pendidik dapat membangun hubungan yang positif dalam hubungan antara guru dengan murid. Kerana guru yang berjiwa pendidik dapat membangun hubungan yang positif dengan muridnya dan meningkatkan rasa percaya dan rasa hormat antara murid dengan guru. Hubungan positif ini dapat mewujudkan lingkungan belajar yang lebih efektif. Okey, itu sahaja jawapan saya untuk soalan Ifa. Terima kasih atas penjelasan. Baiklah, setelah mendengar penjelasan daripada saya dan rakan saya tentang Standard Kualiti Pendidikan di Malaysia SKPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN, aspirasi sistem pendidikan negara, aspirasi murid, implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Oleh itu, izinkan saya membuat satu kesimpulan tentang penerangan kita pada hari ini. Secara kesimpulannya, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPN dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN berperanan dalam pembentukan, peningkatan dan pemantauan sistem pendidikan Malaysia supaya memastikan kualiti, accessibility dan keberkesanan pendidikan yang berterusan dan holistik. Kedua-duanya akan memberikan dampak positif yang besar terhadap sistem pendidikan di negara kita. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM membantu mewujudkan asas yang jelas untuk proses penilaian dan pemantauan prestasi dalam pendidikan negara kita. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN telah membantu dalam menetapkan arah dan matlamat jangka panjang dalam pembangunan pendidikan Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.